السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis ma ra'yuka fi hadha, faqala rajulun min ashrafin nas, هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Sahal, marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang lelaki berjalan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin 'indahu jalis, Nabi duduk, ada satu orang lelaki duduk sebelah Nabi. Nabi duduk sebelah Nabi, ada satu lelaki. Tengah Nabi duduk dengan sahabat ni, ada satu orang lalu depan Nabi. Bila lalu, Nabi tanya orang yang duduk sebelah. Nabi kata, ma ra'yuka fi hadha? Nabi kata, apa pandangan kamu terhadap dia ni? Nabi duduk dengan sahabat ni, satu orang lalu. Nabi tanya hak duduk sebelah Nabi ni. Nabi kata, hang tengok dia ni, apa nak kata dekat dia ni? Faqala rajulun min ashrafin nas. Sahabat duduk sebelah Nabi kata, dia ni agak-agak lah, agak-agak aku, rajulun min ashrafin nas, dia ni orang mulia, orang kaya, orang ada duit. Hadza wallahi hari, dia kata, dia ni demi Allah, benda ni jelas. Dia kata, tengok ke pakaian dia, tengok ke cara dia, tengok ke appearance dia, tengok dia punya presentation, tengok ni, dia ni mesti orang kaya. In khataba an yunkah. Sahabat ni kata, macam ni punya orang, kalau dia pergi meminang anak siapa pun, orang akan bagi dia menikah dengan anak orang.
Macam ni punya orang kaya, macam ni punya nampak bangsawan, macam ni punya nampak steady. Kalau dia pergi meminang anak siapa pun, orang akan bagi. Wa in syafa'a an yushaffa'. Kalau dia pergi minta tolong dekat siapa pun, orang berebut nak tolong dia. Masyarakat tuan-tuan, masyarakat ni orang kaya minta tolong, ramai orang nak tolong. Orang susah minta tolong, pakat tak mau tolong. Ini yang kata masyarakat. Patutnya orang susah minta tolong tu kita kena tolong. Orang kaya kita tak tolong dia pun dia tak apa dah, dia kaya. Tapi masyarakat ni dah, orang kaya tu berebut bagai nak tolong. Kalau orang miskin berebut nak lari, tak mau tolong. Maka sahabat Nabi, bila Nabi tanya dia, hang tengok dia ni, hak lalu depan aku ni, agak-agak nak kata apa ke orang ni? Sahabat ni kata, tengok ke cara dia ni, min asyrafin nas. Dia ni orang kaya, orang ada duit, orang bangsawan. Dia ni kalau diminta anak siapa pun orang nak bagi. Dia ni kalau dia buka mulut nak minta tolong, ramai orang nak tolong. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam. Nabi tak komen apa-apa. Nabi tak kata keadaan hang betul, Nabi tak kata keadaan hang tak betul. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Summa marra rajul. Tak lama lepas tu mai pula seorang lalu depan dia. Lalu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lagi sekali kat kawan hak sebelah. Nabi kata, ma ra'ayuka fi hadha? Nabi kata, dia ni pula macam mana? Nak kata apa? Kawan yang kedua lalu ni, Nabi kata dia ni, nak kata apa pula dekat dia ni? Faqala, ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Dia ni kata, ya Rasulullah, kudu nampak dia ni kaki cengkek. Tengok ke cara pakaian dia, tengok ke rupa parah dia, tengok appearance dia ni aku tahu dah. Dia kata, hadza hari. Dia kata clear, nampak, memang terang, memang jelas nampak dia ni min fuqara'i. Dia ni daripada min fuqara'il muslimin, daripada kalangan orang Islam yang fakir miskin. In khataba an la yunkah. Dia kata macam ni punya kaki, kalau dia pergi meminang, siapa pun tak kebulok kat dia. Ini terjemahan bagi orang jelusung mudah faham. Dia kata begitu, dia kata in khataba, kalau dia pergi meminang, an la yunkah, siapa pun tak mau menikah dengan dia. Maksud dia apa? Macam ni punya kaki, kalau pergi meminang anak siapa pun tak ada siapa kebulok kat dia. Wa in syafa'a Allah yushaffa. Macam ni punya orang, kalau dia pergi minta tolong, siapa pun tak berasa nak tolong dia. Orang miskin, orang susah, dia pergi jumpa minta hutang pun orang tak bagi. Pasal orang kata, dia ni bagi hutang boleh, tapi hang bagi hang ingat sedekah orang senang. Pasal apa? Cerita nak bayar ni aku tak tahu lah. Orang nanti ingat macam tu. Orang nanti ingat dia susah, betul dia susah. Itu kita tak nafi, dia memang susah. Cerita dia minta tolong dekat hang, kalau hang bagi, niat sedekah. Pasal apa? Cerita nak tarik balik duit ni aku berasan harus. Bila lalu laki-laki kedua ni, Nabi tanya aja sahabat sebelah ni, sahabat ni bagi komen macam tu. Dia kata, wa in qala an la yusma'a li qawli. Macam ni punya kaki, kalau dia bercakap, tak ada siapa nak dengar. Tuan-tuan, sama dalam masyarakat hari ni. Kau nampak kemas sikit, kau nampak okey sikit. Kalau bercakap ni, orang kata kalam masmuk. Orang Arab kata kalam masmuk. Cakap dia ni orang nak dengar. Kalau dia kata bagus, satu kampung kata bagus. Kalau dia kata tak bagus, satu kampung kata tak bagus. Kalau dia kata dia ni jahat, satu kampung kata jahat. Kalau dia kata kau ni baik, satu kampung kata dia ni baik. Pasal apa? Pasal yang kontrol masyarakat akhir zaman ni, orang yang ada duit. Kalau tak ada duit, dia main habaq betul pun, orang dengar. Tapi nak pakai pun tidak ada.
Jadi sahabat Nabi pun bila Nabi tanya dia bagi satu ulasan yang dia rasa betul. Bila tengok macam ni punya nampak miskin, susah, dia kata macam ni kalau pergi meminang anak siapa, orang tak mau bagi. Kalau dia pergi minta tolong, orang tak mau tolong. Wa in qala, kalau dia pergi bercakap, alla yusma' li qawli, orang tak mau dengar cakap dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis Nabi dengar ulasan dia ni, Nabi kata hadza khairun min mil'il ardi. Nabi kata tapi pun nak abaka'an. Nabi kata dia ni hang kata susah, miskin, kalau minta tolong orang tak mau tolong, kalau sekiranya pergi meminang orang tak mau bagi anak, kalau dia bercakap orang tak mau dengar. Aku nak bagi tahu dekat hang, Nabi kata hadza khairun min mil'il ardi. Nabi kata dia ni bukan kata lebih baik daripada kawan yang hang puji tadi, dia ni lebih baik daripada seluruh isi bumi. Nabi kata hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan apa tuan-tuan? Kesimpulan orang putih kata kita tak boleh judge buku daripada isi cover. Kita tak boleh tengok kulit kita kata isi dia bagus. Kesimpulan dia yang tu. Kadang-kadang orang kita nampak dari ujung kepala sampai ujung kaki nampak bagus, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak cukup bagus. Kadang-kadang kita tengok orang pada ujung kepala sampai ujung kaki nampak macam pada ukuran kita atas dunia kita kata tak ada apa. Rupanya dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Jadi cerita dia apa tuan-tuan? Cerita dia kita manusia, kita tak tahu A to Z tentang satu-satu benda. Yang tahu A to Z tentang satu-satu benda ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang kita dah jumpa banyak kali dalam hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna imra'atan sauda kanat taqummul masjid fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha faqalu mata. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afala kuntum azamtumuni bih faka'annahum sagharu amraha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dulluni ala qabri fadalluhu fasalla 'alayha thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmah 'ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati 'alayhim atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Abu Hurairah kata ada satu orang perempuan kulit hitam. Zaman Nabi ada satu orang annam ra'atan sauda, ada satu orang perempuan sauda kulit gelap. Kanat taqumul masjid, dia ni kira hari-hari duk menjaga masjid. Ada satu orang perempuan, kata Abu Hurairah, zaman Nabi dulu, dia ni imra'atun sauda, perempuan kulit hitam. Tapi dia ni tak ada siapa suruh, tak ada siapa bagi duit kat dia, tak ada siapa bagi tugas kat dia, tak ada siapa bayar apa kat dia. Dia hari-hari pergi jadi khadam masjid. Dia pergi masjid tanpa orang suruh, dia pergi masjid, dia buat kerja di masjid tanpa siapa bayar duit kat dia. Dia kira dia nak pergi khidmat di masjid. Dia sampai di masjid, dia cuci masjid. Dia sampai di masjid, ada pokok, dia jurih pokok-pokok di masjid. Dia sampai di masjid, masuk orang tak ada, dia cuci, bagi pastikan kebersihan masjid. Dia ni satu orang yang sentiasa hari-hari duk bersihkan masjid. Fafaqadaha, tiba-tiba satu hari Nabi rasa ketiadaan dia. Bila Nabi pergi masjid, berasa lagu dia ni tak ada. Nabi berasa ni ada satu perempuan kulit gelap, dia ni mana dia ni? Aku tak, aku berasa tak nampak dia banyak hari. Fasa'ala anha, Nabi tanya sahabat, Nabi pun tak kenal dia.
Nabi tanya sahabat-sahabat, Nabi kata, mana pi ada seorang perempuan yang selalu macam ni. Nabi perasan dia ni, tapi Nabi tak tahu nama apa. Bila dia tak ada, Nabi berasa tak ada dia tu. Nabi tanya sahabat ada. Nabi kata, apa perasan tak dulu ada satu perempuan macam ni dia. Mana pi dia ni, pun tak nampak dia 2-3 hari. Faqalu mata. Jawab sahabat-sahabat, dia kata mata. Dia dah tak ada mati dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, afala kuntum azantumuni bi. Nabi kata, siapa pun tak ada main habaq kat aku pasal mati dia ni. Nabi tanya. Nabi kata, takkan sampai seorang pun tak ada boleh main habaq dekat aku tentang orang perempuan ni yang rumai buat kerja di masjid kita ni, dia dah tak ada, dia dah mati. Takkan siapa seorang pun tak boleh habaq kat aku tentang kematian dia. Nabi nak marah. Faka'annahum sagharu amraha. Sahabat ni bila Nabi tanya, faka'annahum sagharu amraha, depa ni seakan-akan macam nak memperkecil-kecilkan dia ni. Bila Nabi tanya, depa ni macam nak abang kata, abang dia ni tak ada apa ya Rasulullah, dia ni tak ada apa, dia bukan ada apa, dia saja kadang-kadang dia rumah turun. Cara cakap tu, cerita dia macam nak abang kata dia ni tak ada apa lah. Oleh kerana dia ni tak ada apa, jadi tak payah abang lah. Dia mati ke, dia sakit ke, dia apa, tak payah abang lah. Kalau dia ni orang ada nama, kalau dia ni orang kaya, kalau dia ni orang yang duk lepas duit tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu duk bagi duit apa semua, mungkin kita boleh abang. Tapi dia ni sahabat yang Nabi tanya, mereka kata sagharu amraha, mereka seolah-olah memperkecil-kecilkan peranan dia ni. Nabi SAW bila dengar macam ni, Nabi tak suka. Awak bagi duit saja ke baru kita nak kena buka biji mata lueh tengok dia. Awak orang cerdik pandai saja ke baru kita nak buka-buka mata lueh nak tengok dia. Awak orang yang tak bagi duit, awak orang yang ilmu tak tinggi, awak orang yang duk mai jual pokok bunga, awak orang yang duk mai cuci masjid apa lebih kurang ni, awak orang macam ni kita tak payah bagi penghormatan pada dia. Nabi tak suka macam ni. Nabi tak suka kita melihat, kita menilai orang berdasarkan kepada duit ringgit, kedudukan dan sebagainya. Nabi nak kita melihat orang yang berkhidmat untuk agama dengan satu penglihatan yang penuh penghormatan. Nabi mau macam tu. Kalau orang tu buat benda kecil pun, tapi benda kecil tu untuk agama, kita kena bagi kredit dekat dia. Kalau dia buat satu benda kecil, tapi benda kecil tu menyumbang untuk agama, kita kena hormat dia. Nabi mau macam tu. Jadi bila sahabat beritahu dekat Nabi, cara mereka beritahu, faka'annahum sagharu amraha, seolah-olah mereka nak memperkecil-kecilkan apa yang dibuat, apa keperanan perempuan ni, seolah-olah mereka duk pandang kecil. Faqala Nabi SAW, Nabi kata dulluni ala qabri. Nabi kata, mana dia kubur dia? Kalau hamba kata dia ni dah mati, tunjuk dekat aku mana kubur dia. Fadalluhu. Maka sahabat pun kata, ada, jom bawa pergi tunjuk kubur perempuan ni dekat Nabi. Fasalla alaiha. Nabi bila sampai di kubur perempuan ni, Nabi sembahyang untuk dia di kubur. Tuan-tuan, kadang-kadang benda yang kita pandang kecil, kadang-kadang benda yang kita pandang lekeh, kadang-kadang benda yang kita pandang hina, Allah pandang besar. Allah pandang besar dilihat pada Nabi pandang besar. Bila Nabi melihat benda ni besar, makna di sisi Allah orang ni mendapat kedudukan yang besar. Nabi bila dengar ini semua, Nabi tak mau dengar. Nabi kata, lah ni aku mau satu ya, dulluni ala qabriha, tolong tunjuk kubur dia di mana. Tu saja. Maka sahabat pun fadalluhu, mereka pun kata jom Nabi tunjuk. Bila tunjuk, Nabi terus berdiri betul dengan kubur dia, fasalla alaiha. Nabi sembahyang untuk dia. Tajuk ni kita akan tengok dalam Bahrul Mazi sekali lagi. Boleh tak boleh pergi semayang atas kubur? Boleh tak boleh orang yang dah tanam kita tidur semayang lagi di atas dia? Boleh tak boleh? Kita akan tengok perbincangan dia. Dia ada hadis yang akan membincangkan tentang benda. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas habis Nabi semayang, Nabi kata, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Nabi kata, satu aku nak beritahu dekat hamba. Nabi kata, kubur
Yang kata kubur ni mamlu'atun zulma. Yang kata kubur ni dia dipenuhi dengan kegelapan. Asai yang kata kubur ni dia penuh dengan kegelapan. Nabi kata wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi kubur ni dengan sembahyang aku ke atas mereka. Nabi kata aku main semayang ni, kubur siapa, mayat mana yang aku semayang, Allah akan menerangi kubur ni. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, ya, dua pengajaran besar kita nak ambil. Yang pertama apa dia? Yang pertama sekali, jangan pandang rendah, jangan pandang hina, jangan pandang lekeh pada siapa-siapa. Sebab kita tak tahu orang yang kita pandang hina, orang yang kita pandang rendah, orang yang kita pandang lekeh ni, adakah dia betul-betul hina dan lekeh macam yang kita duk ingat, ataupun dia mendapat kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang mulia di sisi Allah, kita pandang hina dekat dia, kita boleh dosa buta aja. Satu. Yang kedua, betapa pentingnya apabila mati, mayat kita disembahyangkan dan didoakan oleh orang-orang yang baik-baik. Seperti mana Nabi SAW bila dia pergi semayang, bila dia pergi doa dekat satu mayat, orang yang mendapat doa Nabi SAW, kubur dia akan dipenuhi dengan cahaya. Walaupun asal kubur itu gelap gelita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 174. Muka surat 174. Kita masuk satu tajuk baru, bab majaa aina yaqumul imam min ar-rajul wal mar'ah. Kita nak tengok satu tajuk yang datang pada menyatakan di mana berdiri imam daripada sembahyang jenazah laki-laki dan perempuan. Mayat ramai masjid, tu imam nak berdiri tang mana? Nak berdiri ujung belah kanan ke? Nak berdiri ujung belah kiri ke? Nak berdiri tengah-tengah ke? Nak berdiri dekat dada ke? Nak berdiri tang mana? Mayat laki-laki kepala nak buh belah mana? Mayat perempuan nak buh kepala belah mana? Kita nak tengok ada tak ada hadis yang menerangkan tentang perkara-perkara ini. Ketahuilah saudaraku, berdiri imam kerana sembahyang jenazah itu lain-lain tempat. Dia kata laki-laki berdiri tempat lain, perempuan berdiri tempat lain, tak sama, dia kata. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, maka dapat tahu kita akan tempat-tempat berdiri imam pada sembahyang mayat laki-laki dan perempuan itu. Kita nak tengoklah ni hadis. Hadis kata macam mana. Kita dah bagi tahu tiap-tiap bulan kita nak buat, nak ikut hadis. Sebab apa? Sebab ini soal ibadah. Soal ibadah mesti ikut macam yang Allah tunjuk, macam yang Nabi tunjuk. Dia kata dengarlah hadisnya begini. An Abi Ghalib radhiyallahu anhu qala Sallaitu ma'a Anas bin Malik ala janazati rajulin faqama hiyala ra'si thumma ja'u bi janazati imra'atin min Quraisy faqalu ya Aba Hamzah salli 'alayha faqama hiyala wasat as-sarir. Diriwayatkan daripada Abi Ghalib, kata dia telah sembahyang aku serta Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dialah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ingat apa-apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelakuan Nabi. Maka sembahyang aku sertanya, yakni serta Anas bin Malik, sembahyang jenazah seorang laki-laki. Ni sahabat yang meriwayatkan hadis ni nama dia Abi Ghalib. Dia ni hadis ni setelah Nabi wafat. Nabi dah tak ada dah. Di antara yang tinggal ni sahabat Nabi ialah Anas bin Malik.
Satu orang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. So, oleh kerana mereka tak pernah jumpa Nabi, tak tahu Nabi semayang mayat, Nabi berdiri tak mana, maka mereka tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi bila ada mayat, dia jadi imam. Anas bin Malik jadi imam, dia berdiri tang mana. Kebetulan hari itu Anas menjadi imam kepada semayang mayat satu laki-laki. Begitu cerita dia. Apabila kami jadikan ia imam semayang bagi kami, maka ia pun lalu berdiri bertentangan dengan kepala mayat itu. Anas bin Malik, bila wamai di depan dia mayat laki-laki, Anas berdiri betul dengan kepala mayat. Dia berdiri betul dengan kepala. Kemudian daripada sudah sembahyang mayat laki-laki itu, maka datanglah orang-orang dengan satu jenazah yang perempuan daripada bangsa Quraisy. Habis sembahyang mayat laki-laki ini, mayat bawa pergi nak simpan, wamai pula mayat perempuan pula seorang lagi masuk. Dia ni perempuan daripada bangsa Quraisy, mayat bawa masuk. Bila sudah diletak mereka itu, maka mereka itu pun berkata baginya, yakni kepada Anas bin Malik, dia kata, ya Aba Hamzah. Aba Hamzah ni kunyah dia. Kunyah ni saya dah terang di surau Taman Kerat baru-baru ni. Kunyah, kaf nun ya ta marbutah. Kunyah. Kunyah ni maksud gelar, gelaran. Nabi sendiri, isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dia ada gelar yang tertentu. Nabi sendiri orang panggil dia Abul Qasim. Itu gelar untuk Nabi, Abul Qasim. Isteri Nabi Aisyah misalnya, Aisyah menikah dengan Nabi tak dapat anak. Aisyah punya teringin nak satu kunyah, satu gelar untuk dia. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bagilah dekat aku satu gelar, bagilah dekat aku satu gelar. Satu hari Nabi kata dekat dia, wahai Aisyah, letakkan nama anak kamu sebagai kunyah, sebagai gelar untuk kamu. Aisyah tak ada anak, dia cuma ada anak angkat. Anak angkat tu anak penakan dia, anak adik dia, nama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni daripada kecil-kecil Aisyah ambil belah, jadi anak angkat dia. Nabi kata dekat Aisyah, Aisyah ambil sempena nama anak angkat kamu Abdullah bin Zubair, maka Aisyah digelar Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Jadi yang kata kunyah ni gelaran yang bermula dengan Abu, bermula dengan Ummu. Kalau laki-laki mula dengan Abu, contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bukan nama dia, itu gelar yang Nabi bagi dekat dia, Abu Bakar. Dan ramai sahabat Nabi, di antaranya Abu Dzar, itu bukan nama dia, itu gelar untuk dia. Di antaranya Abu Abdurrahman, itu gelar bagi Abdullah bin Mas'ud, gelar dia Abu Abdurrahman. Anas bin Malik, gelar bagi dia ialah Abu Hamzah. Banyak Abu Hamzah gelar, Abu Bakar As-Siddiq gelar, Abu Dzar Al-Ghifari gelar. Ada sahabat yang memakai gelar daripada nama perempuan, contohnya nama Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah nama sebenar dia Tamim, Tamim Ad-Dari, tetapi digelar dia Abu Ruqayyah. Ada sahabat yang digelar Abu Lubabah, ada sahabat yang digelar Abu Umamah, ada sahabat yang digelar Abu Salamah. Ini semua adalah gelar yang diberi oleh Nabi SAW kepada mereka semua. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak murid dia nama Imam Nafi'. Imam Nafi' pakai gelaran Abu Abdillah. Anak murid kepada Imam Nafi', Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki. Imam mazhab Maliki, Imam Malik pun pakai gelar Abu Abdillah. Anak murid kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pun pakai gelar Abu Abdillah. Anak murid kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Imam Hanbali pun pakai gelar Abu Abdillah. Daripada Tok Guru atas nu Imam Nafi' sampai Imam Malik, sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad bin Hanbal, semua pakai gelar nama Abu Abdillah. Memakai gelar ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ni pun boleh cari nama anak kita seorang. Kalau anak kita sulung nama Abdullah, kita panggil diri kita Abu Abdillah. Kalau anak sulung kita perempuan nama Safiyah, kita pakai gelar Abu Safiyah.
Semua tu wujud pada zaman Nabi SAW. Dan gelang ini memakai kunyah ataupun gelang ini adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kita pakai gelang dengan niat nak ikut sunnah, dapat pahala saja. Itulah kebaikan dia. Baik, balik kepada hadis ni. Dia kata maka Anas bin Malik ni gelang dia ialah Aba Hamzah. Maka orang tanya dia, ya Aba Hamzah, maksudnya wahai Anas bin Malik, sembahyang engkau ke atas jenazah ni, maka berdiri pula ia menjadi imam sembahyang itu. Orang kata dekat dia, wahai Anas, tolong Zat ni mayat perempuan pula mayat, tolong jadi imam Zat. Maka Anas pun pergi berdiri untuk nak jadi imam kepada sembahyang mayat perempuan. Dan kami sembahyang menurut dia di belakangnya. Maka Anas berdiri pada tempat lain daripada tempat berdiri sembahyang mayat laki-laki tadi. Tadi mayat laki-laki dia pergi berdiri dekat kepala. Ni mayat perempuan, iaitu berdiri Anas pada tengah-tengah sarir, yang ni pada tengah-tengah katil tempat letak mayat itu. Bila mayat laki-laki, imam pergi berdiri dekat kepala mayat tu. Bila mayat perempuan, imam pergi berdiri betul dengan pinggang dia, betul dengan pinggang mayat tu. Anas buat macam tu. Dia kata manakala dilihat oleh seorang daripada orang yang sembahyang bersama dengan kami akan perbuatan Anas bin Malik yang demikian itu, lalu dia pun bertanya, faqala lahu al-Ala bin Ziyad radhiyallahu anhu, hakaza ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-janazah maqamaka minha wa min ar-rajul maqamaka minhu. Qala na'am. Maka berkata baginya Al-Ala bin Ziyad, baginikah engkau lihat Nabi SAW buat? Ya Abu Hamzah. Bila dia tengok Anas bin Malik ni main mayat laki-laki, dia pergi jadi imam, dia berdiri dekat kepala. Main mayat perempuan, dia jadi imam berdiri dekat pinggang. Maka orang tanya dia, orang kata, ya Abu Hamzah, wahai Anas, Nabi buat lagu ni kah? Dia tanya macam tu. Nabi buat lagu ni kan? Nabi dulu masa Nabi hidup, bila mayat laki-laki Nabi jadi imam, Nabi berdiri dekat kepala kan? Kalau mayat perempuan Nabi berdiri dekat pinggang kan? Nabi dulu buat macam ni kan? Dia tanya Anas bin Malik. Dan berdiri sembahyang pada jenazah laki-laki, dia kata, berdiri jadi imam dia pada tempat berdiri engkau daripadanya? Maka jawab Anas bin Malik, bahkan ya Ala, begitulah aku lihat Nabi SAW sembahyang atas mayat dan menjadi imam dia. Anas bin Malik kata, seumur hidup aku tengok Nabi jadi imam, Nabi buat macam ni. Mayat laki-laki, Nabi berdiri dekat kepala dia. Mayat perempuan, Nabi berdiri dekat pinggang dia. Anas kata, aku jadi khadam Nabi 10 tahun. 10 tahun aku jadi khadam Nabi, 10 tahun aku tengok Nabi buat macam ni. Maka aku buat macam mana Nabi buat. Dia kata begitu. Kata Abi Ghalib, falamma faragha qala ihfazu. Maksudnya maka tak kala selesai Anas daripada menjawab pertanyaan Ala tadi, maka dia pun lalu berkata, kata Anas, hendaklah ingat sekalian kamu akan hukum berdiri jadi imam pada sembahyang jenazah ini. Dia kata apa? Ihfazu. Dia kata hampa ingat benda ni. Lepas aku tak ada esok ni pun, kalau nak sembahyang mayat laki-laki, imam berdiri dekat kepala. Kalau mayat perempuan, imam berdiri dekat pinggang. Dia kata hampa ingat benda ni, jangan lupa. Kata At-Tirmizi, ini hadis Anas ini ialah hadis yang hasan. Masalah, dia kata berdiri jadi imam sembahyang jenazah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat berdiri imam sembahyang jenazah perempuan itu berbetulan dengan pungkor pula dah dia tulis ini. Pinggang lah, maksud dia pinggang. Ada tulis itu, dia kata sunat, dia kata jadi imam sembahyang jenazah perempuan itu berbetulan dengan pinggang dia kata. Dengan tiada khilaf. Yang ni tak ada khilaf. Pasal apa? Hadis bagi tahu macam tu. Tak ada nak bincang apa dah, dia kata. Kerana hadis dan kerana lebih memeliharakan dia daripada pandangan orang-orang lain. Sebab orang perempuan ni biasanya badan mereka tu pun zina.
Dalam agama, orang perempuan ni badan mereka pun zina. Maksudnya apa? Perhiasan. Allah jadikan orang perempuan ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki perhiasan. Cantik. Badan dia, pinggang dia, apa, Allah buat tu cantik. Jadi di antara tempat cantik orang perempuan ni ialah kawasan pinggang dia. Pinggang dia, apa, semua kawasan tu kawasan cantik. Jadi bila dia dah mati, mayat dah dikapankan. Bila imam jadi sembahyang, bila orang pergi jadi imam sembahyang mayat, dia pergi berdiri betul dengan pinggang. Dia melindungi pandangan makmum yang ramai daripada melihat kawasan tu. Kawasan yang cantik bagi tubuh orang perempuan. Itu di antara hikmah dia kata. Dan ada pun berdiri jadi imam pada jenazah laki-laki itu ada dua wajah. Yang sahihnya dia kata dengan ittifaq, dengan sepakat pengarang-pengarang kitab dan memutus dengan dia oleh kebanyakan mereka, dan ialah qaul daripada jumhur ashab yang mutaqaddimin, ialah berdiri di kepala dia. Yang sahihnya mayat laki-laki berdiri betul dengan kepala dia. Begitu. Wajah yang kedua dia kata berdiri di dada. Ada pendapat kedua dia kata mayat laki-laki kalau tak mau duduk dekat kepala pun duduk dekat dada. Maksudnya di kawasan antara kepala dengan dada. Itu ada dua pendapat. Tetapi yang asahnya berdiri berbetulan dengan kepala mayat laki-laki. Dia kata. Maka ialah ikhtiar Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali. Ini pilihan yang dibuat oleh Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali. Dan memutus dengan dia oleh At-Tarqasi bil ikhtisar. Dia kata masalah berdiri sembahyang mayat menyalahi daripada dalam masalah itu apa hukumnya. Kalau tak ikut peraturan tu, mayat perempuan sepatutnya imam berdiri betul dengan pinggang, tapi imam berdiri ujung kaki misalnya. Ataupun imam saja pergi berdiri dekat kepala mayat perempuan, sedangkan hadis kata mayat perempuan pergi berdiri betul dengan pinggang. Tiba-tiba imam pergi ubah tempat, dia pergi duduk ujung kepala ke, dia pergi duduk ujung kaki ke, macam mana hukum sembahyang mayat tu, sah ke tidak? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebut Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah daripada Syafi'i dan daripada Ahmad dan daripada Ishaq, berdiri jadi imam sembahyang jenazah laki-laki itu ialah berbetulan dengan kepala. Dan khunsa seperti mana perempuan berdiri betul dengan pinggang, maka berdiri pada pinggangnya. Maka jikalau menyalahi imam akan hukum itu. Kalau imam tak pergi berdiri betul dengan kepala bagi makmum, bagi mayat laki-laki, dan tak pergi berdiri betul dengan pinggang bagi mayat perempuan, maka berdiri ia pada pinggang bagi laki-laki dan lainnya, dan berdiri pada kepala bagi perempuan dan khunsa ataupun lainnya, nescaya sah semayang itu. Semayang sah juga. Tu imam pergi berdiri dekat kepala ke, dekat dada ke, dekat pinggang ke, dekat kaki ke, janji mayat duduk di depan imam, maka sembahyang itu sah. Tetapi dia kata menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Yang sunnahnya laki-laki imam berdiri betul dengan kepala, perempuan imam berdiri betul dengan pinggang. Itu yang sunnahnya. Kalau dia tak ikut, dia pergi berdiri mana-mana tempat ikut suka dia, sembahyang mayat itu sah, tetapi menyalahi sunnah. Itu saja dia kata. Baik, dia kata masalah berdiri imam sembahyang jenazah yang ulang balik. Tuan-tuan tengok bawah. Sembahyang beberapa orang jenazah bagaimana hukumnya? Ayat ni mayat ada banyak, nak sembahyang macam mana? Aksiden, dum kata kita duk baca lah surah abang banyak jadi kejadian macam tu lah ni. Kata aksiden mati 5 orang satu keluarga. Jadi mayat ni nak awak masuk one by one ke, ataupun awak masuk main 5 sekali ke? Kalau kata masuk main 5 sekali, nak susun macam mana? Nak susun sini ke, ataupun susun sederet macam tu ke? Macam mana nak buat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila hadir beberapa orang jenazah, mayat ramai, main 5 sekali misalnya, maka harus disembahyangnya semua dengan sekali lalu. Boleh sekali aja sembahyang untuk 5 mayat, tak ada masalah dia kata. Dan harus disembahyangkan atas tiap-tiap seorang dengan sendirinya. Dan boleh kalau kita nak buat seorang-seorang pun boleh. Nak sekali jalan 5 mayat pun boleh,
nak buat naik satu. Jadi Bilal kena tunggu di pintu. Habis dia kata next, satu bawa masuk. Habis next, satu bawa masuk. Pun boleh, dia kata. Dia akan terang pasal apa hak ni boleh buat, pasal apa hak satu lagi pun boleh buat. Dia kata dan dalilnya ada di dalam Quran, dia kata. Dan telah ittifaq, telah sepakat mereka itu atas afdalnya ditunggalkan tiap-tiap seorang dengan satu sembahyang. Dia kata ada satu pendapat kata afdal, satu mayat satu sembahyang, satu mayat satu sembahyang. Ada pendapat kata itu lebih afdal, dia kata. Melainkan sahibut tamimah dan telah menjazamkan ia dengan bahawasanya afdal disembahyangkan atas mereka sekali lalu. Melainkan ada setengah pendapat ulama, dia kata apa? Dia kata buat one shot, 5 mayat sekali sembahyang, itu lebih baik. Tuan-tuan tengok apa alasan mereka ni. Kerana bahawasanya demikian itu menyegerakan menanamnya. Ulama yang kata 5 mayat ni sekali wamai, sekali sembahyang. Alasan dia apa? Alasan dia mayat ni mesti disegerakan. Oleh kerana mayat ini mesti disegerakan, maka sembahyang sekali untuk 5 mayat. Maka mayat tu segera masuk kubur. Oleh kerana ada nas, ada hadis yang mengatakan mayat perintah suruh disegerakan, maka oleh kerana tu mayat jangan duk tangguh, duk tunggu. Sekali jalan 5, sekali wabi. Itu pendapat dia. Maka ia itu satu perkara yang disuruh dengan dia. Dia kata sembahyang bagi segera mayat ditanam ni, ini disuruh oleh agama. Dan dia kata yang mazhab ialah yang pertama, kerana ia banyak amal dan lebih harap bagi qabul. Dan pendapat yang lebih lagi bagus, dia kata apa dia? Satu mayat satu sembahyang, satu mayat satu sembahyang. Pasal apa? Dia kata pasal ni membanyakkan amal. Maka bila banyak, lebih lagi mengharapkan kepada Tuhan makbul permintaan kita. Satu mayat satu sembahyang, satu mayat satu sembahyang. Bila banyak kita minta ni, dia kata untuk mayat ni untuk mayat ni satu grup minta, untuk mayat ni satu grup minta, dia kata itu lebih baik. Sebab lebih banyak berdoa minta kepada Tuhan, maka itu lebih baik untuk mayat. Itu pendapat yang lagi satu, dia kata. Dan bukannya banyak masa takhirkannya. Itu pendapat tuan. Dalam agama ni, bila-bila pun dia akan ada pendapat. Dan pendapat dalam agama ni satu perkara biasa. Tuan-tuan pernah tengok dalam hadis cerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud bapa Nabi Sulaiman. Ada hadis saya pernah baca di masjid mana dulu, cerita tentang Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ni dicerita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Nabi Daud, orang pernah mai rojok tanya dekat dia satu masalah. Masalah apa? Masalah satu orang buat kebun, tiba-tiba kambing mai masuk dalam kebun dia, makan habis tanaman dia. Kambing masuk dalam kebun dia, makan habis tanaman dia. Jadi dua-dua orang ni sudah jadi gaduh, dijumpa dengan Nabi Daud, mengadu hal ni kepada Nabi Daud. Tuan tanaman ni, dia kata apa? Dia kata saya tanam benda ni berapa punya teruk, berapa punya susah. Kambing dia ni satu hari mai, sekali dia sapu tanaman saya habis semua. Saya minta, dia kata tolong selesaikan perbalahan kami. Kawan ni pun dia bagi alasan dia kata Allah kambing bukan masuk sekolah ke apa kan. Dia kata bila apa pun takkan macam tu punya hal. Nabi Daud kata apa? Nabi Daud kata baiklah lah ni macam ni, aku jatuh hukum. Kambing ni semua bagi dekat tuan tanaman. Habis, selesai. Itu ijtihad dia. Nabi Daud kata okey lah nak selesai masalah macam ni, oleh kerana kambing hang yang tak mengaji sekolah ni sudah main makan tanaman dia ni, sedangkan dia dah bersusah payah sekian lama. Jadi cerita dia lah macam ni, kambing hang semua bagi dekat dia, itu ganti rugi kepada dia ni hilang tanaman. Maka Nabi Daud alaihi salam jatuh hukum ni. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud ni, dia masih peringkat remaja, belum jadi Nabi lagi. Bila dia dengar macam tu, dia rasa macam dia kata takkan kot sama nilai kan tanam-tanaman kau tu dengan kambing ni segeruk nak bagi kat dia. Dia kata dekat Nabi Sulaiman, dia kata wahai bapakku, dia kata
Kalau boleh, aku nak bagi satu pandangan. Nabi Sulaiman kata sila. Nabi Daud kata sila. Apa Nabi Sulaiman kata? Nabi Sulaiman kata, aku rasa lebih baik macam ni. Oleh kerana kambing dia ni, makan tanam-tanaman dia ni, perintahkan tuan kambing ni suruh pergi tanam balik tanam-tanaman tu sampai jadi macam mana pokok tu sebelum kena makan dengan kambing. Dalam tempoh masa tu, kambing dia ni bagi kawan yang tuan tanam-tanaman ni ambil belah. Dia boleh ambil apa hasil daripada kambing ni. Kalau dalam tempoh tu kambing ni beranak, anak kambing tu hak dia. Kalau dalam tempoh tu kambing ni ada susu, dia nak perah susu kambing ni ambil minum, itu hak dia. Selepas dia ni pergi tanam balik tanam-tanaman ni jadi macam mana sebelum kambing ni makan itu, dia serah balik tanam-tanaman ni dekat tuan tanam-tanaman ni dan dia ambil balik kambing dia hak asal ni. Aku rasa itu lebih adil bagi kedua-dua pihak. Nabi Daud kata apa? Dia kata otak hang pun bergeligar juga. Boleh pakai apa yang hang kata. Ini pendapat tuan-tuan. Ini pendapat. Apabila berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama yang mujtahid, Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Hanbali kata macam ni, Imam Hanafi kata macam ni, Imam Malik kata macam ni, semua betul. Semua betul. Kerana semua adalah ulama mujtahid. Dan mereka memberi pendapat, memberikan ijtihad, dan ijtihad mereka ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh kita yang duk pegang mazhab Syafi'i dikata apa yang Imam Malik kata tak betul, dan tak boleh orang yang duk ikut mazhab Hanbali dikata apa yang Imam Syafi'i kata tak betul. Tak boleh. Contoh balik hak saya kata tadi ni, cerita tentang kunyah. Cerita tentang kunyah tadi. Kan? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang mengaji dekat dia Imam Nafi'. Imam Nafi' anak murid dia Imam Malik. Imam Malik anak murid dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid dia Imam Hanbali. Imam Hanbali walaupun dia mempunyai pendapat yang tak sama dengan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i guru dia ada pendapat yang tak sama, dia sentiasa menghormati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dekat Imam Malik, walaupun ada beberapa pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i tak setuju, dia ada pendapat lain. Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik. Imam Malik dia belajar daripada Imam Nafi', sehingga kan diceritakan Imam Malik kalau main masjid, dia imam yang cukup hebat pada masa tu. Dia pergi mengajar di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dia pergi mengajar, khalifah main mengaji. Berapa banyak ulama' duk ada di dalam kota Madinah pada masa tu, khalifah tak berasa nak pergi mengaji. Tetapi bila Imam Malik pergi mengajar, khalifah main mengaji. Bila khalifah main mengaji, Imam Malik mengajar dia duduk atas lantai. Dia tak pernah duduk atas kursi. Orang minta dia suruh duduk atas kursi supaya orang jauh di belakang boleh tengok dia. Tetapi Imam Malik kata apa? Dia kata, bagaimana aku nak duduk atas kursi sedangkan kaki aku duduk juntai ni, sedangkan di sana ada makam kekasih aku Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi. Makam Nabi duduk ada tepi. Macam mana aku nak duduk di atas bangku, kaki aku duduk juntai bawah, sedangkan kubur Nabi duduk ada di situ? Dia kata, dia duduk atas lantai. Dia duduk atas lantai, khalifah main nak mengaji kat dia, khalifah duduk atas bangku. Yang kata Imam Malik ni, bila khalifah main duduk atas bangku, dia suruh turun. Dia suruh khalifah turun. Bila dia kata dekat khalifah, ya Amirul Mukminin, dia kata duduk bawah. Bila dia kata duduk bawah, orang lain di mata terbelalak dia tengok dia, dia tak kenal. Dia kata kontur khalifah. Kenal tak kenal itu soal lain. Soal dia, aku pun hormat Nabi, hang tak bolehkah hormat Nabi? Turun, dia kata. Khalifah pun hormat, turun duduk bawah. Cerita ni dicatatkan tentang hebatnya. Orang yang hebat macam ni, dia reti hormat guru dia. Maka Imam Malik bila dia main masjid, dia orang tengok dia, orang nak suruh dia jadi imam. Bila dia nak naik jadi imam, mata terpandang Imam Nafi' guru yang mengajar Quran dekat dia. Tuan-tuan kalau belajar Quran dalam qiraat 7 ni, tuan-tuan jumpa salah satu daripada, dia kata Nafi' ni qari, dia ni orang yang alim Quran.
Imam Malik yang alim tu belajar Quran daripada Imam Nafi. Bila dia pergi orang nak tolak dia jadi imam, dia nak naik mata penampak Imam Nafi ada. Dia bubuh di Agustan. Dia tak naik. Sebab apa? Dia kata mana mungkin aku nak jadi imam sedangkan guru aku ada. Tuan-tuan, cerita nak cakap sombong, nak downgrade guru, nak apa ni tak berlaku, tuan-tuan. Ada berlaku ni di kalangan kita ni. Kita hidup condemn, kita tak tahu siapa orang yang kita condemn. Bolehkah kita nak condemn Imam Malik? Bolehkah kita nak condemn Imam Syafi'i? Bolehkah kita nak condemn Imam Ahmad bin Hanbal? Bolehkah kita nak condemn Imam Abu Hanifah? Kita siapa yang nak condemn orang ni semua? Ini adab, tuan-tuan. Ini adab. Adab ni ambil simpan dalam hati. Ilmu banyak mana pun nak kisah dulu. Adab kena ada dalam hati. Ilmu tinggi tetapi adab tak ada, kita tak ada tawaduk. Tapi kalau ilmu ada, adab ada, kita jadi satu orang yang sangat tawaduk. Ilmu lagi tinggi, lagi tunduk, lagi tinggi, lagi tunduk. Orang kata jadi rasmi padi. Makin berisi, makin tunduk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kita duk baca. Maka berlaku perbezaan pendapat dalam soal-soal yang macam ini adalah biasa. Terhasilnya perbezaan ini daripada ijtihad ulama-ulama yang besar-besar, ulama yang mu'tabar, yang mereka ini ulama yang mujtahid, yang mereka ini mampu berijtihad dan ijtihad mereka diiktiraf bukan saja pada zaman dia, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat orang mengiktiraf hasil ijtihad ulama-ulama ini. Itu cerita dia. Baik, kemudian di bawah tu dia main perbahasan yang sama. Tonton tengok bawah lagi. Sembahyang beberapa jenazah, siapa yang nak letak di depan? Kalau sekiranya sembahyang jenazah, dia kata nak letak di depan ni siapa? Atas tu sikit, kita baca sikit yang tu. Masalah sembahyang beberapa jenazah, bagaimana kaifiat letak jenazah. Itu kita tengok dulu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia sembahyangkan beberapa jenazah itu sekali lalu semuanya. Ini pendapat Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Dia kata bagus, dia kata mayat ni semayang sekali lalu. Semayang sekali lalu macam mana nak susun dia? Sama ada sekaliannya laki-laki ataupun perempuan. Maka jika adalah mereka itu bagi yang satu, maksud laki-laki semua ataupun perempuan semua, dan hendaklah sembahyang semuanya dengan sembahyang yang satu. Kalau yang mati itu semua laki-laki, bubuh susun laki-laki semua. Maka pada kaifiat nak letak mayat itu ada dua cara. Yang asahnya, yang paling baiknya diletakkan bersusun selapis-selapis dan beratur satu-satu di depan imam. Imam duduk sini, mayat depan dia, belakang tu, belakang tu, belakang tu, belakang tu. Dia macam tu. Bukan duduk sederet macam tu dalam sok ni dah. Duduk main macam tu. Imam duduk berdiri sini, depan ni satu mayat, belakang dia satu mayat, belakang tu satu mayat. Macam tu punya susunan dia. Supaya membetuli imam akan sekaliannya. Imam duduk berdiri dekat kepala, berderet tu kepala mayat. Begitu. Maka dengan dialah memutus oleh sahibul muhazzab dan sekalian ulama al-Iraqiyin, dan kebanyakan mereka itu daripada ulama Khurasaniyin, dan telah menakal akan dia oleh Imam Al-Haramain daripada Mu'zam Al-A'immah. Ini cerita dia, mayat berderet itu. Itu satu pendapat. Cara yang kedua, dia kata satu daripada dua qaul ini berjalan dengan dia oleh Abu Hanifah, iaitu diletakkan sekaliannya satu saf. Dalam mazhab Hanafi, dia kata letak sederet dulu, panjang safnya, dia kata, iaitu kepala tiap-tiap seorang daripadanya di kaki seorang lagi. Kepala duduk balik ni, kaki, ujung kaki kau ni satu kepala mayat lain, kaki, ujung kaki satu kepala mayat lain, kaki. Sederet ikut saf macam tu. Itu pendapat Imam Hanafi. Dan dijadikan imam akan sekalian jenazah itu di kanannya, dan berdiri ia, yakni berdiri imam membetuli akhir daripada mereka itu. Mayat semua belah kanan, maka imam pergi berdiri hak ujung sekali belah kiri, ujung kaki hak sebelah kiri itu, dia kata. Membetuli akhir mereka itu. Dan dijadikan imam akan sekalian jenazah itu di kanannya. Mayat semua duduk belah kanan tu imam,
Dan berdiri ia, yang ni berdiri imam membetuli akhir daripada mereka itu. Tu imam pergi duduk mayat hak penghabis sekali. Kalau laki-laki berdiri betul dengan kepala, mayat yang penghabis sekali. Kalau perempuan berdiri betul dengan pinggang, mayat hak penghabis sekali. Maka mayat tu duduk sebelah kanan imam macam tu. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Dan jika jenazah itu sekalian perempuan, maka berdiri berbetulan dengan pinggangnya. Dan jika jenazah itu sekalian laki-laki, berdiri betul dengan kepala atau dadanya. Macam yang kita sebut tadi. Tuan-tuan tengok bawah tu. Masalah, sembahyangkan beberapa jenazah, siapa yang letak di depan? Tu imam duduk berdiri, mayat duduk depan ni 5 mayat. Hak nak duduk depan imam sekali mayat siapa? Begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan apabila diletakkan oleh mereka itu akan mayat seperti yang demikian, maka siapa yang nak diletakkan dia ke hadapan imam sekali? Jawab dia kata ditilik. Jika datang mereka itu sekali sama-sama mai, maka ditilik. Jika berlain-lain jenis, diletakkan di hadapan akan laki-laki atau beberapa laki-laki. Kalau mai 5 mayat tu, ada laki-laki ada perempuan, maka hak duduk depan imam itu mayat laki-laki. Dia kata. Kemudian kanak-kanak laki-laki, dia susunan macam dalam saf mayat. Imam duduk berdiri ni, depan tu mayat laki-laki dewasa, belakang dia kanak-kanak laki-laki, ataupun ada beberapa kanak-kanak laki-laki. Kemudian khunsa, kalau ada orang khunsa ni bukan pondan. Tadi kita kata pondan pula. Pondan ni karut dia cerita. Khunsa ni ditakdirkan Allah beranak mai tu dia ada 2 alat. Ada alat laki-laki, ada alat perempuan. Yang ni dia panggil khunsa. Yang ni ada dalam 1 juta kelahiran tu ada seorang kot yang ditakdirkan jadi khunsa ni. Maka khunsa kedudukan dia di belakang budak laki-laki. Begitu. Kemudian baru perempuan dewasa. Kemudian barulah budak perempuan. Sebagaimana pada semayang mereka itu di belakang imam. Macam kita semayang jemaah juga, macam tu susunan dia. Dan jika persatuan jenisnya didahulukan ke hadapan akan yang afdal daripada mereka itu. Kalau yang mati itu 5 laki-laki dewasa. Kawan-kawan naik kereta 5 orang nak pergi dengar ceramah agama, dum accident mati 5 orang. Yang mati ni semua laki-laki, maka dilihat antara 5 tu siapa yang lebih afdal. Kata Imam Al-Haramain dan lainnya. Dan diiktibarkan pada afdal, pada fadilatnya di sisi ini ialah wara' dan taqwa. Daripada 5 orang tu hak wara' siapa? Ataupun dilihat dari segi yang hafaz Quran banyak siapa? Itu cara melihat yang lebih afdal. Begitu. Dan sekalian perkara yang diraikan di dalam semayang atasnya. Macam dalam semayang juga, tengok siapa hafaz Quran dia lebih utama jadi imam. Itu susunan dia. Dan yang ghalib atas zan keadaannya lebih hampir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada 5 orang tu yang kita rasa kuat agama siapa, maka dia duduk depan sekali. Depan tu imam dia. Tuan-tuan macam dulu Dulu kita kalau masjid kubur. Masjid ni banyak dia buat kubur duduk depan ni, belah arah mihrab belah sini. Kebanyakan masjid buat kubur macam tu. Kalau tuan-tuan pirang tengok baik di Penang, baik di Kedah, baik di mana, kebanyakan macam tu. Ujung mihrab ni, arah kiblat ni kubur. Lepas itu pula menjadi amalan di kalangan orang kampung, orang tua-tua dulu. Kubur hak paling dekat dengan mihrab imam ni, ini keturunan tu imam ni. Tu imam masjid, bini dia, anak dia, apa semua nanti dapat kawasan betul-betul depan mihrab imam. Lepas itu tengoklah, dia ada lah susunan dalam masyarakat ni. Paling lepas tak apa kenal, berjuru pagar. Kan? Yang tu tak ada hadis suruh buat lagu tu lah, tak ada. Cuma dalam bab semayang mayat ni ada. Dia suruh tengok orang-orang yang warak ni. Orang-orang yang warak letak mai di depan imam masa semayang. Baik, dia kata di bawah tu sembahyang beberapa jenazah, siapa jadi imam? Hak ni pun satu hal juga. Mati 5 orang. Siapa nak jadi imam sembahyang ni? Macam 5 orang tu daripada 5 keluarga lain-lain misalnya. Siapa nak jadi imam sembahyang mayat ni? Pasal apa tuan-tuan? Pasal masing-masing orang ni kadang-kadang dia ada special request. Dia ada special request. Dia mau mayat suami dia ustaz ni sembahyang.
Ada berlaku benda ni. Dan benda tu tak salah. Bahkan zaman Nabi SAW dulu pun ada benda macam ni. Orang minta Nabi main imamkan sembahyang mayat. Sebelum mati pesan dah, ya Rasulullah, kalau apa-apa minta Rasulullah main sembahyang mayat dia. Yang ni special request. Mati 5 orang ni, katalah 5 ni ada request dia. Dia ni mau Ustaz A, dia ni mau Ustaz B, dia ni mau Ustaz C, dia ni mau Ustaz D. Dia misalannya jadi macam tu. Macam mana nak selesai masalah ni? Macam mana nak selesai masalah ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila sembahyang atas jenazah itu sekali kesemuanya, maka pada jadi imamnya, maka dilihat. Jika ada ia itu imam, maka zahir. Kalau dia tu memang imam masjid tu, masjid yang nak buat sembahyang mayat tu, yang tu tak ada masalah. Kalau bagi dia jadi imam lah senang. Habis selesai masalah. Jelas benar tu. Dan jika ada ia setengah daripada wali-wali, kalau hak mati itu anak ustaz misalnya, ustaz tu sendiri nak jadi imam sembahyang mayat anak dia, wali, atas kapasiti dia sebagai wali, bukan sebagai ustaz, sebagai wali. Yang mati anak saya nak jadi imam sembahyang dia, misalnya lagu tu. Dan jika ada ia setengah daripada wali-walinya, maka dilihat pula, jika reba sekaliannya dengan satu sembahyang, maka dimarahkan ke hadapan menjadi imam akan orang yang membawa jenazah datang dahulu. Dia kata maka benda ni kena runding lah sama-sama ni. Tengok siapa nak bagi bincang lah. Dia kata benda ni tersadu, tengkang tersadu, selesai macam mana. Kalau tak boleh nak capai kata sepakat, seorang imam untuk sembahyang 5 mayat, maka masing-masing buat naik mayat satu-satu. Mayat dia ni, ustaz ni jadi imam. Mayat dia ni, ustaz ni jadi imam. Lagu tu punya tanya. Ada tahu hantar SMS tidak saya tadi. Dia kata soalan muka dan nakir dalam kubur. Hantar SMS kat saya macam tu. Muka nakir akan tanya, siapa Tuhan kamu? Dia kata jawab dia, Allah Tuhan aku. Siapa Nabi kamu? Jawab dia, Muhammad Nabi aku. Jadi apa? Dia tanya, apa agama kamu? Jawab dia, Islam Hadari agama aku. Lepas tu dia tulis di bawah tu, dia kata apa? Dia kata, maka bukan nakir pun tahu bahawa mayat ini orang Malaysia. Dia kata, apa bila lawak dia hantar macam tu. Saya kata tahun betul dia balik. SMS punya cerita ni pun pelik-pelik dia boleh duk hantar ni. Saya pun jawab balik, kadang hanya dua main-main dia kata. Hanya dua main-main. Tapi tulis macam tu tuan. Kahut betul. Kan? Yang tu saja abang. Bukan lelaki dia tak macam tu tuan. Dia tak macam tu. Dia tanya, hang jawab bagi betul. Tak betul, dia dah buh. Dia dah buh. Ini semua jangan buat pasal. Baik. Dia kata jadi benda ni settle. Bincang siapa nak jadi imam. Maka dia kata sama ada jenazah laki-laki ataupun perempuan. Dia kata. Dan jika habis jenazah itu sekali datang, maka diundi antara mereka itu. Sampai nak cabut undi ni kawan. Tapi cara nak selesai macam tu. Mayat-mayat sekali dah bubuh dah 5 mayat di depan macam tu. Ni nak pergi jadi imam siapa? Dia ni pun nak jadi imam, dia ni pun nak jadi imam. Dia kata cara nak selesai dia cabut undi. Siapa ni? Dia pergi jadi imam. Hak lain redha dengan dia jadi imam. Dan jika tiada redha mereka itu dengan sembahyang yang satu, nescaya dia sembahyangkan tiap-tiap seorang atas mayat itu. Kalau cabut undi pun tak puas hati lagi, okey, dah settle satu-satu. Satu mayat, satu sembahyang. Satu sembahyang. Satu mayat, satu sembahyang. Buat macam tu. Islam ni tuan-tuan satu aja. Islam ni apa? Dia tak mau bagi bergaduh. Itu saja. Falsafah di sebalik benda ni. Islam ni dia tak mau bagi jadi bergaduh. Nampak nak jadi bergaduh, simpang wang. Nampak nak bagi jadi, simpang wang. Kalau semua orang ada lapang dada, kita tak bergaduh. Kalau semua orang ada lapang dada, kita tak jadi bergaduh. Kita imam masjid ni, tiba-tiba ada satu mayat dua mayat. Keluarga dia main habang kat kita. Keluarga ni pun korang bahasa begitu. Korang bahasa. Dia main habang kat Cik Imam. Dia kata, Cik Imam, saya tak mau Cik Imam jadi imam semai mayat. Tu orang kata tak ada bahasa. Saya mau ustaz ni main jadi imam. Tak ada bahasa macam tu. Kalau tak mau sekalipun, bukan itu cara abang dia. Cari bahasa elok lah. Kalau nak abang pun, Cik Imam pun boleh faham. Kita pergi abang kata cakap bagi elok-elok Cik Imam.
arwah ayah saya dia tinggal pesan. Cantik kan? Arwah ayah saya dia tinggal pesan, dia nak minta ustaz apa mai jadi imam, tapi dulu dia mengaji kat ustaz tu. Dia pesan tinggal dekat kami. Tok imam ingat macam mana? Tanya. Tok imam ingat macam mana? Dia pun jadi orang respect dia. Ada kata tak apa, tapi yang berhubung dah dengan ustaz tu. Dia kata tak apa, panggil mai. Ustaz tu mai, dia duduk belakang ustaz tu semayang. Cantik. Tapi Syekh tak ada bahasa tadi. Dia tipi, dia kata, tu imam, saya tak mau tu imam jadi imam. Orang tua saya ni, saya ada orang boleh mai. Bukan dia nak jadi imam sangat, tapi cara cakap tu ketik hati dia, gurih perasaan dia. Tuan-tuan, benda ni kadang kena sekolah tak ajar, tapi kita kena belajar. Macam mana cakap nak latih, macam mana nak hormat orang, macam mana nak kena belajar, tuan-tuan. Sebab Nabi SAW manusia yang sangat menghormati semua. Kita kena macam tu. Baik. Dia kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um dan Al-Baghawi dan lain daripada keduanya daripada ashab, jikalau mulai imam akan semayang atas satu jenazah, kemudian datang pula yang lain, mayat mai, tu imam dah semayang dah, Allahu Akbar, dah baca Fatihah dah, Allahu Akbar, dah tengah duduk selawat, tengok-tengok mai mayat satu lagi di bawah tu. Padahal mereka itu di dalam semayang, dah duduk semayang dah ni, geng ni dah duduk semayang dah. Nescaya dibiarkan sehingga selesai daripada semayang atas yang pertama itu. Semayang pergi habis. Dia tengah duduk semayang, mai pula satu mayat lagi. Ada pula belakang duk beritahu, oh ni mayat dah, ni kita buat lain. Lagu tu pula duk bunyi. Imam ni pun duk balik lagu tu. Mai lah kan? Kacau. Tak mau. Dia kata cerita kalau jadi macam ni, satu mayat dah dua ada, semayang dah tengah duk jalan dah, mai yang second mayat yang kedua habis ni. Apa pun tunggu sah yang ni bagi settle pun. Habis mayat yang pertama. Kemudian semayang atas mayat yang kedua. Habis tu buat turun pergi, satu lagi buat naik. Buat macam tu. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan tiada terbilang dengan takbir yang ada ia dahulu daripada hadirnya, karena ia tiada meniatkan atas ini yang kedua. Jadi tak boleh. Kita dah takbir untuk semayang yang pertama, maka tak boleh nak pergi masuk hal kedua, lagu main tu sulam masuk ke belakang pula satu lagi. Misalnya tengah duduk semayang ni, baru takbir kali yang kedua, mayat satu lagi main. Geng hak bawa mayat ni main-main, oh dia tengah duduk semayang, sulam masuk. Lagu duduk celah main satu mayat pergi masuk main pelan-pelan pula di belakang hak mayat duk ada depan ni. Lagu duk tolak lagu tu. Tak boleh. Dia kata pasal apa? Pasal imam tadi sudah niat untuk yang hak tadi. Tak boleh lagu duk celah, duk buat lagu. Apa dia kata tak apa, yang ni kita kira macam masbuk, dia kata. Tuan-tuan, tak reti ni tuan-tuan, dia boleh jadi. Tak reti ni dia boleh jadi. Duk tolak masuk pula ke belakang. Tu imam ni pun mata lagu duk tengok pula. Tak mau tuan-tuan. Dia kata tunggu sah, habis semua selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat mayat ni, bawa mayat satu lagi, semayang pula. Baik, masalah dia kata berdiri semayang mayat selepas lebih ke depan daripada mayat, apa hukumnya pula dah. Jadi mayat tu duduk ada dalam tu, itu imam pergi balik sana mayat pula, mayat duduk ada lepas belakang, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jikalau berdiri lepas lebih ke atas daripada mayat oleh seorang yang sembahyangkannya itu, padahalnya mayat itu hadir, mayat dia ada depan, dia pergi sembahyang potong mayat depan, ataupun sembahyang ia atas kubur bagi satu orang yang sudah mati, mayat duk tanam dah, dia pergi potong, pergi lepas balik sana kubur ada ni, dan lepas ke depan berdiri daripada mayat yang dalam kubur tu, maka padanya dua wajah yang masyhur, yang lebih asahnya ialah batal sembahyang. Tak boleh. Mayat mesti duduk depan kita duduk belah belakang. Kita terlepas ke depan tak boleh. Benda ni duduk jadi selalu jenis masjid surau ada wing kiri, wing kanan. Dia ada lagi balik sana, ada lagi ruang semayang, balik ni ada ruang semayang. Mayat bubuh tengah, so imam duduk, okeylah, betul dengan tempat dia. Ada kawan mayat duduk semayang balik tepi sana, dia potong mayat lah, dia duduk depan ni sana. Batal semayang dia ni sah dah. Semayang dia tu batal. Pasal apa? Pasal dia potong kedudukan mayat yang ada.
Sama macam kita sembahyang fardu lah. Setengah masjid, kata macam masjid Negeri Pulau Pinang, sembahyang biasa ni, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, apa semua dia, imam bukan duduk dekat mihrab biasa duduk ni, imam duduk tengah lah. Imam duduk tengah lah. Mai satu orang kata dia tengok sembahyang, dia nak tumpang berjemaah, dia pergi sembahyang di luar tu, tapi dia potong duduk depan bila tu imam lagi. Atau apa lah, dia tak dapat pahala berjemaah dengan imam ni, pasal dia kena duduk belakang daripada imam. Bila dia potong imam, tak dapat lah, tak dapat lah sembahyang. Begitu. Baik, kemudian dia kata masuk tajuk baru, bab ma jaa fi tarki salat ala syahid. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan tengok satu tajuk, dia kata meninggalkan sembahyang ke atas orang yang mati syahid. Tajuk ni penting tuan-tuan. Dia akan terang dekat kita nombor satu, yang kata syahid tu apa, macam mana cara nak kenal mati syahid, pembahagian mati syahid. Mati syahid terbahagi kepada berapa? Orang yang mati gempa bumi, syahid ke tak daripada? Orang yang mati lemah dalam laut, syahid ke tak daripada ni? Pasal ada orang kata syahid, semua syahid kan. Kita nak tengok kalau kata syahid, syahid apa daripada ni? Dia ada pembahagian dia ada kategori dia. Kita akan tengok. Kemudian kita nak tengok syahid yang macam mana, yang mayat dia tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Syahid yang macam mana. Dan kita akan tengok kenapa orang yang mati syahid ni, mayat dia tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Kenapa? Dia akan bagi tahu sebab dia. Dan dia akan bawa contoh dekat kita syahid yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi buat semayang ke atas syahid-syahid ni. Semayang ke tak semayang ke macam mana? Okey, sebelum tu dalam bab kita dah baca lepas ni, bab semayang mayat ni, tuan-tuan perasan ke tak perasan? Daripada awal bab kita baca tadi sampai akhir bab tak ni, ada tak dia sebut tentang kepala mayat laki-laki perempuan ni nak buang belah kanan ke belah kiri? Ada tak kita jumpa? Tak ada tuan-tuan. Jadi cerita kepala mayat nak buang belah kanan ataupun belah kiri ni tidak ada keterangan daripada nas yang sahih. Tak ada. Buka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tak ada cerita tentang mayat. Kalau kepala mayat laki-laki nak buang belah kanan ke belah kiri, perempuan nak buang kepala belah kanan ke belah kiri, tak ada. Dalam hadis ni dia cuma bincang apa? Bincang mayat tu bila dah letak, imam nak berdiri dengan betul dengan kepala ke betul dengan pinggang ke. Itu sahaja yang dibincangkan. Letak balik-balik mana itu adalah susunan yang dibuat oleh ulama. Dan letak belah mana pun tak jadi salah dalam agama. Tak jadi salah dalam agama. Sama lah macam kita pernah cerita dulu. Kita duduk semayang, ada orang nak main berimam dengan kita. Kan? Ada orang nak main berimam dengan kita. Kita duduk semayang seorang. Ada orang nak main berimam dengan kita. Dia nak berimam dengan kita tu, dia nak cuit kita dulu baru takbir kan? Ataupun dia nak takbir dulu baru cuit kan? Tak ada hadis yang membincangkan tentang benda ni. Tak ada. Jadi bila tak ada hadis yang membincangkan tentang benda ni, kita tak boleh letak hukum. Tak boleh pula kat ni pergi kata kalau kita sebelum takbir cuit haram. Kita kata kita boleh jalan. Tak boleh. Tak boleh kata kena takbir dulu baru cuit, tak apa. Kalau cuit dulu baru takbir haram, tak boleh. Pasal apa? Tidak dibincangkan benda ni di dalam ilmu hadis. Ini benda-benda macam ni kita nak kena ambil faham. Baru kita tahu mana satu perbincangan yang sabit daripada nas hadis, mana yang tidak sabit dan dia lebih kepada pendapat ulama dan sebagainya, baru kita boleh tahu. Wallahu a'lam. Lepas cerita syahid ni dia akan masuk tajuk cerita fi ma jaa fi salah 'ala al-qabri, cerita sembahyang atas kubur. Boleh tak boleh? Ini dia akan masuk tajuk yang kita baca sebagai mukadimah tadi. Soalan, benarkah menjadi sunnah bagi umat Islam mengunjungi harga dia kata, dan berselawat ke atas Nabi pada 12 Rabiul Awal?
Yang menjadi sunnah Nabi ialah banyak berselawat. Itu sunnah. Nabi kata, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Nabi kata, siapa yang selawat dekat aku sekali, Allah akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Nabi tak abang kata selawat ni pada 12 Rabiul Awal, dan Nabi tak kata bila. Nabi kata, siapa juga bila berselawat dekat aku sekali, Allah akan ucap selamat kepada dia 10 kali. Cerita selawat kepada Nabi ini pada bila-bila masa, dan dia tidak tertentu pada satu masa. Cumanya pada hari Jumaat disuruhkan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi, zikir dan Al-Quran dan sebagainya. Begitu. Cerita pergi ziarah dargah ni tak ada. Tak ada. Dargah ni orang Melayu kata keramat lah. Keramat. Orang yang mati tu orang alim, orang saleh. Sebelum dia mati, dia ni terkenal dari segi agamanya, dari segi amalnya. Orang bagus. Bila dia mati, orang hidup ni dia buat pasal. Dia tu bagus lah. Sampai dia mati pun dia bagus. Alhamdulillah. Ni hak hidup ni. Hak hidup ni duduk cari apa, buat tembok. Lepas tu lagu duduk buat bumbung. Lepas tu lagu duduk balut kain hijau, kain kuning. Lepas tu lagu duduk perasak kemian kelilin. Lepas tu tambah lagi lagu duduk minta doa pula, berkat Syekh mati ni, minta Tuhan bagi. Ditambah sikit lagi duduk potong ayam, potong kambing di situ. Dia tambah, dia duduk osot. Kita lah jadi pergi buat benda khurafat. Kita dia ingat kita buat ibadat, tiba-tiba kita pergi buat benda khurafat. Berdosa saja ya. Dia buat benda macam tu. Kita, adab kita dengan kubur ni satu ayat. Alaikas salam ya ahlal qam. Itu saja Nabi suruh. Ataupun assalamu, kalau kita pergi ziarah makam Nabi, kita berkesempatan di Madinah, kita kena ziarah makam Nabi. Kena ziarah. Pasal apa? Pasal Nabi bagi ancaman. Di samping Nabi memberi galakan. Nabi kata, barang siapa manzara qabri, barang siapa yang menziarahi kubur aku, wajib ke atasnya syafaat aku. Itu hadis yang memberi galakan. Suruh kita ziarah kubur Nabi. Hadis ancaman Nabi kata apa? Barang siapa yang menunaikan haji dan dia tidak menziarahi aku, Nabi kata. Barang siapa yang berkesempatan menunaikan haji, kedua dia tidak menziarahi aku, maka dia seolah-olah benci aku, Nabi kata. Yang ni tak mau. Jadi cerita dia apa? Cerita dia bagi sampai juga di Madinah. Bila sampai di Madinah tu, masuk aja pergi tangkap kawasan Raubah tu, tahiyat masjid 2 rakaat. Lepas tahiyat masjid 2 rakaat, keluar daripada kawasan Raubah, lalu di depan makam Nabi itu, di berdiri itu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Itu sunnah. Nabi kata, barang siapa menziarahi aku sewaktu aku sudah mati, seolah-olah dia menziarahi aku sewaktu aku hidup. Nabi kata. Kita pergi di depan kubur Nabi itu, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi jawab salam kita. Lepas tu, oleh kerana belakang makam Nabi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, belakang tu Sayyidina Umar Al-Khattab, sekali bagi salam dekat sahabat yang 2 orang. Assalamu alayka ya sahiba Rasulillah, ataupun assalamu alayka ya khalifata Rasulillah, ataupun assalamu alayka ya Abu Bakar, ataupun assalamu alayka ya Umar. Bagi salam macam tu. Lepas tu keluar ikut pintu Baqi' itu, keluar daripada Masjid Nabawi. Ini disuruh. Dan dia tak suruh kita duduk bergantung di beti makam tu, duduk hantuk kepala di situ, duduk teriak. Ini semua tak lagi polis Saudi yang main balon dari belakang kita. Dia balon tu tak apa, sakit start saja. Tuhan yang balon kita di sana. Sebab kita pergi buat benda agama tak suruh buat. Bila jumpa kubur orang Islam, kita dah baca dah. Bulan lepas ke 2 bulan lepas. Assalamu alayka ya ahlad diyaril mu'minin, wa inna insya'allah bikum lahiqun. Itu doa yang maksur, yang sabit daripada suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya.
Tuan buat bagi fikir tuan. Benda ni buat, jangan kita buat benda yang esok sampai nak jadi susah kita tak mahu. Bagi duduk atas landasan agama. Landasan agama ni apa dia? Nabi kata aku tinggal dua. Quran dengan sunnah. Quran dengan hadis Nabi. Ambil kita duduk atas landasan tu, insya-Allah. Kita akan ikut landasan yang kemuncak dia kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Kita kena yakin dengan benda ni. Kita duduk atas landasan Quran dan hadis Nabi. Matlamat kita last sekali apa dia? Mardatillah. Dia kata keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah redha kita. Nah, yang baik daripada Allah, yang tak baik tidak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.